Assalamualaikum dan salam sejahtera semua murid-murid. Okey, kita berjumpa kembali bersama dengan Cikgu Amar KMCA di YouTube channel. Okey murid-murid, hari ini kita nak belajar apa? Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan perpuluhan dan pecahan juta. Apa dia? Perpuluhan dan pecahan juta. Okey murid-murid. Okey, first kali, bagaimana murid-murid nak tukar pecahan juta dan juga perpuluhan juta kepada nombor bulat. Okay, hari ini kita nak belajar macam mana murid-murid nak tukar pecahan juta dan juga perpuluhan juta kepada nombor bulat. Okey, tapi mula-mula murid kena ingat, apakah itu pecahan juta? Apakah itu perpuluhan juta? Okey, sekarang kita tengok apa tu pecahan juta. Okey, pecahan juta adalah pecahan yang mempunyai perkataan juta. So ini kita panggil sebagai pecahan juta. Contohnya 1/2 juta, 4/5 juta dan 3/10 juta. Okey, ini adalah contoh untuk pecahan juta. Dan seterusnya kita ada perpuluhan juta. Okey, perpuluhan juta. Contoh $0.45 juta. Contoh seterusnya $0.02 juta dan $0.18 juta. So murid dah tahu apakah itu pecahan juta, apakah itu perpuluhan juta. Sekarang kita nak tahu pula macam mana kita nak tukar dia sebagai nombor bulat kepada nombor bulat. Okey, senang sahaja murid, jangan risau. Cikgu akan terangkan macam mana kita nak tukar pecahan juta kepada nombor bulat dulu. Pecahan juta dulu. Okey. First kali, untuk tukar pecahan juta, ini dia yang penting. Murid-murid kena ingat best friend juta. Apa dia? Murid-murid kena ingat best friend untuk juta. Okey. Di bahagian kiri awak ni, di bahagian kiri murid-murid ada di sini dia tulis penyebut. Okey, sekiranya penyebut 2, best friendnya ialah 500,000. Sekiranya penyebut 4, best friend dia ialah 250,000. Sekiranya penyebut dia 5, best friend dia ialah 200,000. Sekiranya penyebut dia 8, best friendnya ialah 125,000. Dan sekiranya penyebut dia 10, best friendnya ialah 100,000. Okey, murid-murid kalau nak senang jawab, nak jawab dengan pantas, murid-murid kena hafal jadual ini. 2 sama dengan 500,000, 4 sama dengan 250,000 dan sampai 10. Murid-murid kena hafal. And then kalaulah murid-murid tertanya-tanya, mana datangnya 500,000? Kenapa best friend 2 ni 500,000? Sebab 1 juta bila dibahagikan dengan 2 kita akan dapat 500,000. Tak percaya? Tekan kalkulator sekarang. 4. Kenapa best friend 4 250,000? Kerana 1 juta apabila dibahagikan kepada 4 akan dapat 250,000. Itulah alkisahnya. Okey murid-murid. So sekarang bila murid dah hafal, ingat. Bila kita nak guna best friend juta, murid-murid kena ingat. Bila nak guna? Bila murid-murid jumpa pecahan dan pecahan itu mestilah ada perkataan juta seperti ini. Ingat bila pecahan ada perkataan juta, barulah murid-murid boleh guna best friend juta. Kalau tak ada perkataan juta, jangan guna, pantang larang dia. Faham? Contohnya 1/2 juta. Ada pecahan, ada juta. So, bolehlah pakai best friend ni untuk tukar kepada nombor bulat. Macam. Faham setakat ni? Okey, kalau faham, kita tengok contoh soalan yang pertama. Okey murid-murid. Okey, contoh soalan yang pertama. Best friend juta. Cikgu letak di sebelah kanan supaya murid-murid senang nampak, senang nak ingat. Okey. Contoh dia 1/2 juta. Okey, 1/2 juta. Okey, ingat. Okey. Cuba tengok di bawah. Di bawah ini adalah penyebut dia. Di bawah ni adalah penyebut. Okey, murid bulatkan penyebut tu. Okey, apakah nombor yang berada di penyebut? Ya, betul, 2. Okey. And then murid tengok pada jadual ni. Di manakah 2 untuk kawasan penyebut? Yes, itu dia, 2. Dan apakah best friend untuk 2? Okey, best friend untuk 2 ialah 500,000. Okey, murid akan tulis di sini 2 tukarkan kepada 500,000. Okey, and then apa nak buat? Okey, murid-murid cuba tengok. Atas 2 ni ada berapa?
Atas 2 ada nombor apa? Ada nombor 1. So kalau atas 2 ada nombor 1, kita darabkan dengan 1. Kita darabkan dengan 1. Okey, 500,000 bila darab dengan 1, sifir 1. Ingat, apa-apa nombor bila darab dengan sifir 1 akan dapat nombor tu balik. So 500,000 darab dengan 1 akan dapat 500,000. So jawapan dia ialah 500,000. So inilah cara macam mana kita nak guna best friend juta. Macam senang? Okey, sekarang kita move on kepada contoh yang kedua. Okey, apa soalan untuk contoh kedua? Okey, soalan untuk contoh yang kedua, 3/5 juta. 3/5 juta. Okey murid-murid, mula-mula kita nak tengok apa dulu ni murid-murid? Kita nak tengok apa? Okey, first kita tengok. Okey, pecahan ada juta. Okey, kita boleh guna best friend juta. Okey, apa seterusnya kita nak buat apa? Kita perlu tengok dia punya penyebut. Okey, bulatkan penyebut. Okey, good. Okey, bila kita dah bulatkan penyebut, kita tengok apa nombor yang ada dekat penyebut tu. Yes, 5. Kita bulatkan 5. And then kita tengok 5 ni apa best friend dia? Best friend 5 ialah 200,000. And then kita tukarkan 5 kepada 200,000. And then kita tengok atas 5 ni nombor berapa murid-murid? 3. Atas 5 ada nombor 3. So kita darabkan dengan 3. Okay, so murid-murid boleh guna apa cara sekalipun, sama ada bentuk lazim ataupun kekisi ataupun yang mana yang dah power, boleh kira pakai otak saja. 200,000 darab 3, murid-murid akan dapat berapa? Ya, betul. Murid-murid akan dapat 600,000. So jawapan dia ialah 600,000. Bagus murid-murid. Okey, sekarang kita move on kepada contoh soalan yang ketiga. Okey, contoh soalan yang ketiga. Apa soalan dia? 7/10 juta. 7/10 juta. Okey, macam biasa, tengok pecahan ada perkataan juta, boleh guna best friend. Okey, first kita nak tengok apa? Kita nak tengok apa ni? Tengok penyebut. Penyebut dia berapa murid-murid untuk soalan ni? 10. Sekiranya penyebut dia 10, apakah best friend dia? Yes, 100,000. Bagus murid-murid, bagus. Okay, so kita akan tukarkan 10 kepada 100,000. And then kita tengok apakah nombor yang berada di atas 10. Nombor apa yang ada di atas 10 ni? 7. So kita akan darabkan dengan 7. Okey, 100,000 darab 7, murid-murid akan dapat berapa? Yes, 700,000. So jawapan ni ialah 700,000. Bagus murid-murid, bagus. Okey, sekarang kita move on kepada soalan yang terakhir untuk pecahan juta. Okey, apa soalan yang terakhir ni? Alamak, 1/4 juta. Macam mana cikgu kalau nak jawab soalan macam ni? Mari cikgu tunjukkan. Okey, mula-mula macam biasa. Tengok ada pecahan, ada juta, kita boleh pakai best friend. And then kita nak tengok apa? Kita nak tengok dia punya penyebut. Ya, betul. Penyebut dia berapa murid-murid? 4. Bagus, 4 penyebut dia. So kalau 4, apa best friend dia? 250,000. Ya, bagus, 250,000. And then murid-murid cuba tengok atas 4 ada nombor apa murid-murid? Atas 4 ada 1. So kita akan darabkan dengan 1. 250,000 darab 1 dapat berapa? Yes, 250,000. Okey, cuba murid-murid perhatikan. Di sini ada 1. Okey, di depan 1/4 ada 1. So apa kita nak buat dekat jawapan? Kita cuma perlu tambah 1 di hadapan 250,000. So menjadikan jawapannya ialah 1,250,000. Macam mana pula cikgu kalau depan ni kita ada 5? Kalau depan ni ada 5, kita tulislah 5. Kalau depan ni ada 8, kita tulis 8. So kita akan follow nombor yang ada di depan ni. Senang kan murid-murid? Senang pecahan juta? Senang cikgu. Okey, bagus. So sekarang kita akan move on kepada perpuluhan juta. Okey, perpuluhan juta. First kali murid-murid kena ingat perpuluhan juta. Ingat, cuba bayangkan 1 juta. Cuba tengok 1 juta. Okey, dekat 1 juta tu ada berapa sifar? Dekat 1 juta, murid-murid bila tulis, murid-murid akan nampak ada 6 sifar di situ. Ada 6 sifar. Ingat 1 juta ada 6 sifar. So apa kita buat? Murid-murid kena ingat ada 6 ruang kosong. Kita nak panggil apa ni?
ada 6 bekas telur. Kita namakan dia sebagai bekas telur lah. Ada 6 bekas telur yang kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6 bekas telur yang kosong. Kenapa? Sebab 1 juta ada 6 sifar. Apa pula contoh-contoh perpuluhan juta? Okey, ini contoh dia. Sifar perpuluhan 5 juta, sifar perpuluhan sifar 7 juta dan juga 1.25 juta. Okey, sekarang kita tengok macam mana nak guna teknik ni untuk tukarkan perpuluhan juta kepada nombor bulat ni. Okey, sekarang cikgu tunjuk. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama, soalan bagi dekat awak sifar perpuluhan 5 juta. Pastikan ada nombor perpuluhan dan ada perkataan juta. Pastikan ada nombor perpuluhan dan ada perkataan juta. Barulah kita boleh guna 6 bekas telur yang kosong tu. Okey. Mula-mula sekali murid-murid akan tulis sifar perpuluhan 5. Okey, lepas murid-murid dah tulis sifar perpuluhan 5, murid-murid tulis dia punya 6 bekas telur. Tulis 6 bekas telur. Bermula daripada titik perpuluhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. So murid-murid dah lukis 6 bekas telur yang kosong. Okey, cuba tengok. Okey, bekas telur yang pertama kita dah ada 5. Tapi bekas telur yang lain masih lagi kosong. Okey, sekiranya bekas telur yang lain masih lagi kosong, apa murid-murid perlu buat? Isikan dengan sifar. Okey, isikan dengan sifar semua bekas telur yang kosong. So, menjadikannya berapa murid-murid? Cuba tengok. Cuba tengok nombor ni. Cuba tengok nombor ni. Nombor ni akan jadi berapa? 500,000. Nampak? Senang tak? Senang saja perpuluhan juta. Sangat senang. So, ingat 6 petak telur yang kosong. Okey, sekarang kita tengok contoh yang kedua murid-murid. Contoh yang kedua. Apa soalan dia? Okey, sifar perpuluhan 28 juta. Sifar perpuluhan 28 juta. Okey, macam biasa mula-mula kita tulis sifar perpuluhan 28. And then murid-murid perlu buat apa? Ya, betul. Perlu lukis 6 petak telur. Mesti ada 6. Bermula daripada titik perpuluhan. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, sekarang ni kotak telur yang pertama, bekas yang pertama, ruang yang pertama ni dah ada 2. Tempat telur yang kedua dah ada 8. And then yang lain ni, kita nak buat apa ni murid-murid? Kita nak buat apa? Nak isi dengan apa ni? Takkan nak isi dengan barang-barang. Ya, kita isikan dengan sifar. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sifar yang akan kita isikan. So, menjadikan jawapannya berapa murid-murid? Apa? Ya, 280,000. Bagus murid-murid. Bagus. Okey, anda memang bijak. Okey, sekarang kita tengok contoh yang ketiga. Okey, sifar perpuluhan sifar 4 juta. Sifar perpuluhan sifar 4 juta. Macam biasa, kita tulis sifar perpuluhan sifar 4 dulu. Okey, kita tulis sifar perpuluhan sifar 4 terlebih dahulu. And then, murid-murid perlu buat apa? Ya, lukis dia punya petak telur, bekas telur yang kosong. Bermula daripada titik perpuluhan. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Mesti ada 6. Okey. Bekas yang pertama kita dah isi dengan sifar. Bekas yang kedua dah ada 4. And then ada berapa bekas yang kosong? 1, 2, 3, 4. So, kita nak isikan dengan apa murid-murid? Isikan dengan sifar. Yes, kita isikan dengan sifar sebanyak 4 sifar. So, murid-murid akan tulis jawapan ni seperti ini. Mungkin akan ada murid-murid yang tulis seperti ini. Sebab apa? Dia ambil daripada lepas titik perpuluhan. Okey, ingat murid-murid. Sekiranya sifar berada di hadapan. Kalau tak ada titik perpuluhan, sekiranya sifar berada di hadapan seperti ini. Okey, sifar di hadapan tu kita boleh gugurkan dia. Kita boleh padam dia. So, menjadikan jawapannya berapa murid-murid? Iya, betul. So, jawapan dia ialah 40,000. Ingat, kalau sifar dekat depan, kita boleh padam, kita boleh gugurkan dia. Okey. Sekarang kita move on kepada soalan yang terakhir murid-murid. Ayo. Susah sikit Nampak macam susah sikit. Senang. 1.93 juta. 1.93 juta. Okey, macam biasa kita keluarkan 1.93 dan kita buat petak telur yang kosong
Okey, sekiranya murid-murid perhatikan di sini, tempat yang pertama, bekas yang pertama ni dia ada 9. Bekas yang kedua dah ada 3. And then yang kosong macam biasa kita akan isikan dengan sifar, iaitu sebanyak 4 sifar sebab ada 4 saja yang kosong. Okey. And then murid-murid akan tulis 1, 9, 3, sifar, 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 sifar. Ingat. Sekiranya macam ni, awak jumpa soalan macam ni, 1 ni terus tulis. Tapi ingat, titik perpuluhan janganlah awak pergi tulis. Hilangkan titik perpuluhan tu. Boleh? Boleh murid-murid? Kalau dekat depan ni ada 2, so jawapan dekat sini adalah 2. Kalau depan dia adalah 5, so depan dia adalah 5. So jawapan dia apa sini murid-murid? 1,930,000. Itu dia. Macam murid-murid. Senang tak? Pecahan juta dan juga perpuluhan juta. So untuk pecahan juta, murid kena ingat best friend juta. Untuk perpuluhan juta, murid kena ingat petak telur yang kosong. Ada berapa kosong? Ada 6 petak telur yang bekas telur yang kosong. Okey murid-murid, sampai sini saja kita punya pelajaran. Jangan lupa tonton video-video cikgu yang lain dan jangan lupa tengok di bawah, adakah butang subscribe anda masih warna merah? Sekiranya masih warna merah, sila tekan supaya dia menjadi warna kelabu dan hitam. Supaya anda subscribe dan jangan lupa tekan loceng. Sekiranya anda ingin mendapatkan video cikgu dengan pantas, anda ingin menjadi orang yang komen yang pertama ke, tak kisah, tekan button subscribe. Okey, jangan lupa semua. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.